Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Ustazah mengharapkan murid-murid sihat hendaknya. Kita nak belajar apa ya hari ini? Okey murid-murid, sebelum Ustazah terlupa, cuba lihat button subscribe di bawah tu. Jika masih berwarna merah, jangan lupa klik button tersebut hingga bertukar warna kelabu. Kenapa? Supaya murid-murid tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video Ustazah pada masa akan datang. Okey? Dan juga sebagai tanda terima kasih dan sokongan murid-murid terhadap channel Ustazah. Tengok tu murid-murid. Tajuk yang akan kita belajar hari ini ialah pembentukan negara Madinah, pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang sirah. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 155. Madinah sekarang merupakan sebuah negara yang sangat maju. Tahukah murid-murid latar belakang negara Madinah pada satu ketika dahulu? Okey, Madinah terletak di semenanjung tanah Arab iaitu di utara Mekah. Nama asalnya ialah Yasrib. Antara kabilah yang paling berpengaruh dari kalangan orang Arab ialah Aus dan Khazraj. Manakala dari golongan orang Yahudi pula ialah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Kehidupan mereka sebelum terbentuknya negara Islam di Madinah adalah tidak tenteram akibat pergaduhan dan peperangan antara kabilah. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah membentuk negara baru yang pertama di Madinah. Baginda telah meletakkan 3 asas penting dalam pembentukan negara Madinah. Asas yang pertama ialah pembinaan Masjid An-Nabawi. Asas yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan asas yang ketiga, mewujudkan Piagam Madinah. Kita lihat dahulu asas yang pertama, iaitu pembinaan Masjid An-Nabawi. Nabi Muhammad SAW telah membina masjid terlebih dahulu apabila sampai di Madinah. Untuk pengetahuan murid-murid semua, Masjid An-Nabawi juga dikenali sebagai Masjid Nabi. Dan Masjid An-Nabawi ini merupakan masjid yang kedua paling suci bagi umat Islam. Mengapa Nabi membina masjid terlebih dahulu? Ini adalah kerana baginda mahukan masjid ini menjadi tempat berhimpun bagi orang Islam dan juga tempat untuk melakukan pelbagai aktiviti. Okey, sekarang kita lihat pula apakah peranan Masjid An-Nabawi pada masa itu. Okey, yang pertama, merupakan pusat ibadah bagi mengukuhkan hubungan manusia dengan Allah. Okey. Yang kedua, merupakan pusat pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Nabi dahulu belum ada sekolah. Jadi masjidlah merupakan tempat untuk menimba segala ilmu pengetahuan. Yang ketiga, merupakan lokasi pertemuan dan perhimpunan umat Islam. Tempat yang sangat strategik. Okey, yang keempat, tempat melakukan aktiviti masyarakat. Sama macam kita sekarang Masjid pun digunakan sebagai tempat untuk melakukan pelbagai aktiviti. Dan seterusnya menjadi syiar kekuatan umat Islam di bumi Madinah, tempat menyebarkan dakwah dan sebagainya. Kita lihat pula asas yang kedua, iaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Tahukah murid-murid apa maksud Muhajirin?
Muhajirin ini berasal daripada perkataan Arabnya hajara yang bermaksud pindah, manakala muhajirin bermaksud orang-orang yang berpindah. Di sini maksud muhajirin ialah para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan harta benda mereka untuk berhijrah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Ansar. Ya, Ansar merupakan penduduk asal Madinah yang memeluk Islam dan membantu dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum ini memiliki tanaman dan harta benda dan pekerjaan utama mereka ialah bercucuk tanam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar supaya mereka hidup saling bantu-membantu dan lindung melindungi. Kehidupan di Madinah menjadi lebih aman dan mereka hidup bersatu padu. Berbanding dengan kehidupan mereka sebelum kedatangan Islam di mana sering saja berlaku pergaduhan. Antara contoh persaudaraan yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair. Yang kedua antara Umar bin Al-Khattab dengan Uthman bin Malik dan yang ketiga Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kita teruskan dengan asas yang ketiga iaitu mewujudkan Piagam Madinah. Piagam Madinah ialah satu perjanjian bertulis oleh orang Islam, musyrikin Arab dan golongan Yahudi Madinah. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, Piagam Madinah merupakan perjanjian bertulis yang pertama di dunia. Selain daripada itu, Piagam Madinah juga dikenali sebagai Perlembagaan Madinah ataupun Perjanjian Madinah. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan piagam ini adalah untuk menjadikan Madinah sebagai sebuah negara yang aman, maju dan selamat. Seterusnya ialah isi-isi piagam Madinah. Yang pertama, taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Yang kedua, umat Islam, umat yang saling melindungi dan bantu-membantu. Isi yang ketiga, golongan bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama mereka. Tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap perbalahan diadili mengikut ajaran Islam. Ini adalah kerana Islam merupakan agama rasmi bagi negara Madinah. Seterusnya, jaminan keselamatan kepada penduduk Madinah dan yang terakhir, bersatu dan bekerjasama dalam memajukan ekonomi negara. Iktibar ataupun pengajaran daripada peristiwa pembentukan negara Madinah ialah yang pertama, Islam mengambil berat hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, masjid merupakan syiar dan lambang kekuatan umat Islam. Yang ketiga, umat Islam adalah bersaudara tanpa mengira bangsa dan keturunan. Yang keempat, kita dituntut untuk merapatkan hubungan antara satu sama lain dan menjauhi pergaduhan. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin yang bijaksana dan kita hendaklah mencontohi sikap baginda. Dan yang terakhir, menghormati agama dan bangsa lain dituntut dalam Islam. Sebagai kesimpulannya, pembentukan negara Madinah yang tersusun adalah berpaksikan kepada ajaran Islam yang syumul. Juga sebagai bukti kebijaksanaan serta kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang unggul. Oleh itu, sebagai umat Islam,
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada baginda. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini terhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada episod yang akan datang. Ya? Jangan lupa like, follow channel Ustazah, subscribe channel Ustazah supaya murid-murid tidak ketinggalan untuk mengikuti setiap perkongsian daripada Ustazah. Okay? Ustazah tinggalkan sesi pembelajaran kita hari ini dengan satu peribahasa Arab yang berbunyi al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Maksudnya ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Okey, cuba fahami apa yang Ustazah maksudkan. Okey, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.